Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fir warham wa tajawaz amma ta'lam innaka antal azizul akram. Allahumma iftah lana ftarifi wa ansur alaina wa rahmati wa zakkina ma nasna ya dzal mikram ya fatah ya alim iftah alaina fasal qalba. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil bi rahmatika ya arhamin. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. أعوذ من الشيطان الرجيم الرحمن الرحيم صراط الذين أنعمت عليهم المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم وتذكر تذكير ونفع انتفاء الاستفادة والحسنة بسكن بكتاب الله وسنة رسوله والداعي إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Muka surat 50. Baqa, yakni kekal. Baqa artinya kekal Allah Ta'ala. Mustahil dia fana, jadi mustahil dia binasa, rosak, punah. Maksud kekal zat Allah dan kekal segala sifat Allah. Okay, cukup kita mengatakan, bila kita menyebutkan Allah itu kekal, maka fahamlah kita kekal pada zat, kekal pada sifat. Arti kekal tiada berkesudahan, tiada luput, tiada akhir, tiada dihubungi tiada, tiada dihubungi dengan tiada dan tiada dihubungi dengan tidak, binasa. Tiada berkesudahan, tidak luput, tidak akhir, tidak dihubungi tiada dan tidak binasa. Itulah makna kekal. Jadi bahasa mudahnya Allah itu kekal. Itu ya. Sebut saya baqa, Allah itu baqa, Allah itu kekal. Fahamnya kita kekal pada zatnya, pada sifatnya, dan tidak ada penghujung. Keterangan dalil wajib Allah Ta'ala bersifat kekal. Jikalau Allah Ta'ala yang pencipta itu tidak bersifat kekal, tidak bersifat wajib kekal, yakni baqa, nescaya ternafi daripadanya sifat sedia kala, yakni qidam. Kalau kita kata Allah itu tidak kekal, binasa, maka menafikanlah juga sifat qidam, yang sedia kalanya Allah Ta'ala. Kerana pada ketika itu, yakni tidak bersifat kekal, menunjukkan kewujudan pencipta, yakni Allah Ta'ala adalah jaiz, yakni harus, iaitu boleh ada dan boleh tiada. Kalau tidak sifat kekal, maka Allah itu bersifat dengan harus sahaja, harus kekal, maknanya boleh tiada. Itu mustahil sama sekali. Sebagaimana kita telah mengetahui dahulu, sesuatu yang jaiz harus ada itu adalah dipanggil baharu ataupun hadis. Arabnya hadis, bahasa Melayu kata baharu. Hadis adalah lawan daripada qidam. Hadis lawan daripada qidam. Qidam ni sedia, awalnya tiada permulaan. Baqa kekal, kekal yang tiada kesudahan. Padahal setiap yang baharu melazimkan berkehendak kepada yang baharu, yang penciptanya. Jadi kita faham di sini, kalau sebut saja kitab tauhid ini, tiap-tiap yang baharu, baharu itu sesuatu yang dicipta, ada awal dan dia ada kesudahan yang binasa. Melazimkan berkehendak kepada yang baharu. Siapakah yang membaharukan dia itu? Jadi penciptanya. Sedangkan kenyataan pencipta berkehendak kepada pencipta itu membawa kepada daur dan tasalsul. Daur ni pusingan ya. Ali ciptakan Hasan, Hasan ciptakan Ali. Atau Ali ciptakan Hasan, Hasan ciptakan Abu, Abu ciptakan Ali, berpusing. Dan tasasul ini, Ali ciptakan Hasan, Hasan ciptakan Abu, Abu ciptakan Kasim, Kasim ciptakan Ahmad, berterusan. Itu tasasul ini berantai-rantai.
mustahil sama sekali berlakunya daur dan tasasul ini kepada Allah. Bagi kita telah jelas kemustahilan daur dan tasasul itu. Hasilnya apabila tetap mustahil daur dan tasasul, nescaya mustahil baharu, jadi pencipta Allah Ta'ala. Apabila mustahil baharu, pencipta, nescaya tetaplah lawannya, iaitu wajib kekal. Kalau dah wajib sedia, sedia yang sedia kala, maka wajiblah Allah Ta'ala itu kekal. Inilah maksud daripada perbahasan ini. Jadi ini dia ayatnya itu terpengaruh dengan bahasa lama. Kalau nak bahasa ringkasnya, cukup kita katakan Allah itu bersifat dengan sifat kekal, mustahil binasa. Tidak didahului dengan sesuatu, tidak didahului dengan tiada. Allah itu sedia. Fahamnya begitulah. Tidak ada sebarang pencipta yang menciptakan Allah. Maksudnya tiada sebarang yang membaharukan Allah, yang menciptakan Allah. Rumusan tertib dalil, jikalau Allah Ta'ala tidak wajib, yang tidak wajib kekal, yang baqa', nescaya tidaklah dia bersifat dengan sedia kala, yang qidam. Kalau kita kata Allah tu tidak baqa', tidak kekal, maka Allah juga tidak juga panggil qidam, sedia kala. Sedia kala itu apa dia? Awalnya tak ada permulaan. Padahal ternafilah qidam daripada Allah Ta'ala adalah batil. Kalau kita kata Allah itu tidak qidam, tidak ada awal, maka itu batil. Hasilnya wajib Allah Ta'ala bersifat dengan sifat baqa'. Bersifatlah Allah dengan sifat baqa', maka wajiblah Allah itu dengan sifat sedia juga. Berkata ulama tauhid, wa kullu ma jaza alaihi al-adam alaihi qat'an yastahilul qidam. Tiap-tiap perkara yang harus tiadanya, yakni tiada bersifat baqa', nescaya putus akal menghukumkan mustahil ia bersifat dengan sedia kala. Kalau kita kata sesuatu itu dia tidak bersifat dengan sifat kekal, sifat baqa', maka akal juga menghukumkan mustahil, yakni bersifat dengan sifat qidam, awalnya tiada permulaan, itu mustahil. Maka Allah itu mesti kekal. Habis sebut saja kekal, wajib kekal, maka wajiblah dia itu bersifat dengan sifat qidam, yakni sedia. Perkataan ulama ini menunjukkan hubungan di antara sifat qidam dan baqa'. Catatan, ada beberapa perkara yang lain daripada Tuhan yang kekal, yakni tiada binasa selama-lamanya, tetapi bukan dinamakan kekal hakiki, kekal yang sebenar-benarnya, realiti. Ianya dikatakan kekal aridi, kekal yang mendatang. Bila ada sifat kekal pada benda-benda ini, pada ciptaan ini? Apabila ianya dicipta, asalnya tiada. Ya. Kesimpulannya, fahamlah kita di sini, ada juga perkara-perkara yang selain pada Allah tu mempunyai sifat kekal. Timbul soalan, apa bezanya kekal Allah dan kekal perkara-perkara yang akan disebutkan nanti? Bezanya ialah kekal Allah itu tiada permulaan. Kekalnya 10 perkara yang akan disebutkan nanti, ini kekalnya itu ada permulaan. Bermakna kekal yang kedua itu dipanggil kekal aridi, kekal yang mendatang. Bila ada sifat kekal, bila sifat kekal itu mendatang setelah dicipta. Kalau tak dicipta, tak ada sifat kekal. Baik. Seperti apa? Syurga, neraka, Lauh Mahfuz, Arash, Qalam, Kursi dan Ruh. Nanti di bawah tu ada disebut lagi aja buz zanab, yakni tulang tongking kita tu. Sekalian para nabi-nabi dan sekalian orang yang mati syahid fisabilillah, ada 10 semua. Ini semuanya kekal. Jadi kekal perkara-perkara tersebut adalah kekal aridi, kekalnya mendatang. Bila ada sifat kekal? Bila dia ini dicipta. Ada permulaan lah kewujudannya itu. Yakni setelah ditentukan oleh iradah, kehendak, dan jadikan kekal oleh kudrat Allah Ta'ala atau kuasa Allah, dia yang kekal. Peringatan, segala jisim semuanya binasa.
semua akan binasa, hancur. Melainkan azbuz zanab, tulang kecil sebesar biji sawi terletak di tongking manusia. Itulah benih anak Adam ketika dibangkitkan dan berkubur kelak. Jadi apabila ditiup roh nanti, semua roh, kan semboyan pertama menghancurkan. Nanti semboyan yang kedua, tiupan yang kedua itu nanti akan memanggil kembali. Daripada trompet ni itu, yang malaikat tiup, akan keluarlah roh-roh tu. Roh-roh tu akan masuk ke jasad masing-masing, tongking tu lah. Masuk ke tongking sebesar biji sawi tu, masuk, dan di situlah hidupkan kembali. Itulah benih anak Adam ketika dibangkitkan dan berkubur kelak. Yang kedua, jasad, jisimnya sekalian nabi-nabi tak hancur. Dan ketiga, jisim orang mati perang sabilillah pun tak hancur. Di samping itu juga tak hancur juga orang yang namanya mati syahid. Sama ada syahid fisabilillah ke, syahid dalam keluar dakwah ke, syahid dalam mengajar ke, syahidnya penuntut ilmu, penghafal Quran, mereka juga Allah izinkan supaya tidak hancur, tidak hancur jasad mereka itu. Maka kesemua perkara ini kekal juga, tetapi kekalnya aridi, kekalnya mendatang. Nota di situ kita boleh buat nota kaki kita situ, aridi itu mendatang. Kalau kekalnya Allah Ta'ala, kekal hakiki. Kekal hakiki itu kekal yang tidak ada permulaan. Ada kekal yang mendatang ini, kekalnya ada permulaan. Setelah dicipta, baru dia kekal. Allah inginkan dia kekal. Oleh itu, nyatalah perkara yang diiktibarkan permulaan dan kesudahan itu terbahagi kepada 3 bahagian. Pertama, tiada permulaan, tiada kesudahan. Siapa dia? Zat Allah serta sifat-sifatnya. Tiada permulaan, tiada kesudahan. Yang kedua, ada permulaan dan ada kesudahan. Ada permulaan dan ada kesudahan dan tiada kesudahan. Itulah yang 10 perkara tadi. Syurga, neraka, lauh mahfuz, arash, qalam, kursi, roh, azbuz zanab, jisim sekalian Nabi, jisimnya sekalian para mati syahid fisabilillah. Dan yang ketiga, ada permulaan dan ada kesudahan, iaitu segala makhluk selain daripada 10 perkara yang disebutkan di atas. Dia kalau dia buat teka-teki, apakah dia? Tiada permulaan, tiada kesudahan. Fahamlah Allah, dirinya dan juga sifat-sifatnya. Kedua, apakah permulaan? Ada permulaan dan tiada kesudahan. Permulaannya ada, kesudahan tidak ada. 10 perkara tu. Yang ketiga, ada permulaan dan ada kesudahan selain daripada 10 perkara. Kalau buat teka-teki dengan anak-anak ni, tengok jawab macam mana. Tapi tak tahulah, memang tak dapat jawab tu. Bukan kata anak-anak kita. Pergi kat pejabat tanya bos, bos pun tak tahu juga tu. Kalau belajar tahulah, tak belajar tak tahu tu. Tak tahu. Baik, seterusnya, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis yang keempat, daripada sifat salbiah. Sifat salbiah itu ada 5: qidam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, tiamul binafsih, wahdaniyah. 5 perkara ni. Ini kita masuk pula sekarang kita masuk pula mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Apa artinya? Tiada bersamaan, tiada serupa dan tiada bandingnya dengan segala yang baharu. Allah itu sifatnya mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, bersalah-salahannya Allah Ta'ala itu dan sifatnya itu dengan sesuatu yang baharu. Dirinya, zatnya serta dengan sifatnya. Allah sifat berkuasa, maka kuasa yang ada pada manusia itu tak serupa dengan kuasa Allah.
Allah itu sifatnya berkehendak. Dan kehendak yang ada pada manusia itu tak serupa dengan kehendak Allah Ta'ala. Ya. Mustahil Allah Ta'ala, mustahil sama Allah dengan baharu. Ya. Mumasalatuhu lil hawadis. Itu ada sikit tulisan, di situ tulisan tu ada kesalahan. Sin tu tukar perurut sa. Misal. Seumpama ataupun contoh seperti mim alif sin tu tukar perurut sa. Mumasalatuhu lil hawadis. Mustahil sama Allah Ta'ala, yakni baharu. Maksudnya Allah Ta'ala berlainan daripada segala makhluk seperti manusia, jin, malaikat dan lain-lain, sama ada daripada unsur-unsur beku ataupun cairan, angin ataupun cahaya dan sebagainya. Pendek kata, kalaulah ada dalam pemikiran kita itu nak mengatakan Allah itu super makhluk, yang ada kat pemikiran kita itu yang kita bayangkan, yang ada terlintas dalam hati kita nak mengatakan Allah itu begini-begini, itu pasti bukan. Apa yang terlintas dalam hati kita, apa yang terlintas dalam pemikiran kita, maka itu pastinya bukan Allah. Maksudnya Allah Ta'ala berlainan daripada segala makhluk seperti manusia, jin dan malaikat dan lain-lainnya, sama ada pada unsur-unsur beku ataupun cairan, angin ataupun cahaya dan sebagainya. Akal telah menetapkan tidak boleh Tuhan bersifat dengan sifat-sifat baharu seperti berjalan, duduk, beranggota, seperti mulut, mata, telinga dan lain-lainnya. Ingat, dia kata berjalan, duduk, kiaskanlah. Allah itu bukan seperti, sifat-sifatnya itu bukan seperti berjalan. Berjalan sifat manusia. Duduk. Kalau berjalan, lawannya apa? Berhenti. Diam. Allah tu tidak diam, tidak gerak. Kalau kita kata duduk, lawannya apa? Berdiri. Allah tu tidak duduk, tidak berdiri. Dan Allah juga, dia menciptakan pihak, arah, atas, bawah, kiri, kanan, luar, dalam. Maka mustahil Allah tu bersifat mempunyai kedudukan, arah. Itu mustahil sama sekali. Jadi kalau kita kata Allah tu turun tu salah lah. Dalam hadis mengatakan Allah tu turun di kaki langit mendengar hamba-hambanya berdoa tu, bermunajat di malam 2/3 malam tu. Bukan makna Allah turun. Bahasanya turun, tetapi bukan makna turun yang kita faham. Dengan makna apa? Allah tu turun, rahmat Allah turun. Bukan Allah yang turun. Bahasa Arab ni beginilah. Dia ada perkataan-perkataan yang dibuang. Contoh nak dekatkan faham. Bismillahirrahmanirrahim. Kan kita solat usalli sunnata tahiyatul masjid raka'ataini lillah ta'ala. Sahaja aku solat sunat menghormati masjid. Kalau kita sembahyang menghormati masjid, jatuhlah kufur. Tak itu?
Kita hormat masjid. Kenapa hormat masjid? Tahiyah itu menghormati, mengagungkan, membesarkan masjid. Sembah masjid, jatuh kufur. Sembah Kaabah, jatuh kufur. Jadi yang kita semayang ni sembah siapa? Nampak tu. Rupa-rupanya di situ ada perkataan yang dibuang. Menghormati masjid, mengagungkan masjid, maksudnya Rabb. Rabb. Aku solat sunat, menghormati Rabb masjid, empunya masjid. Sebab itu kita kata rumah Allah kan. Allah ada rumah ke? Tidak. Allah tu dalam hatiku. Allah bertempat ke? Tidak. Maksudnya Allah dalam hatiku tu makna ingatanku, cintaku kepada Allah. Hormat masjid, mengagungkan masjid, maksudnya mengagungkan empunya Tuhan yang memiliki masjid. Kaabah, rumah Allah, bukan Allah tu ada di Kaabah tu. Jadi yang kita sembah itu adalah Tuannya yang memiliki, yang menciptakan Kaabah itu, masjid. Ini dibuang ni. Jadi kita kata Allah itu turun, bukan Allah yang turun. Allah turun. Jangan kata Allah tu yang turun. Turun tu sifat makhluk. Duduk, diam, turun, naik, berenang, pergi, terbang, semua sifat makhluk. Yang turun tu apa? Rahmat Allah. Rahmat Allah yang turun. Atau terjemahkan malaikat. Malaikat Allah yang turun, tentera Allah yang turun maksud malaikat tentera. Maksudnya malaikat ini kau turun ini dia bawa rahmat. Mataran ni. Bukan Allah turun. Kalau lihat pada baca hadis, lihat terjemah Allah turun, kita kata Allah turun, itu bahaya tu akidah tu. Sebab itu yadullah fawqa aydihim. Yadullah. Fawqa aydihim. Yadullah, tangan Allah di atas tangan mereka. Jadi kalau ini dipegang makna zahir, itu yang rosak kita. Nanti kita kata Allah ada tangan. Tangan ni anggota. Yang ada pada manusia pun, kalau tak serupa manusia tapi Allah Ta'ala tu ada tangan, bermakna sudah beriktikad Allah tu ada anggota. Maka perlulah ditakwilkan bagi untuk menyelamatkan akal orang awam ini. Maka ulama khalaf itu mentakwilkan. Apa makna takwil itu? Memindahkan makna untuk menyucikan Allah, demi menyucikan Allah. Kalau tangan itu pindahkan makna kuasa ataupun menakluki. Allah menakluki kuasa manusia. Kuasa Allah mengatasi kuasa-kuasa mereka. Itu dikatakan tangan Allah di atas tangan mereka itu, kuasa Allah menguasai kuasa mereka. Barulah kuasa memang ada sifat kudrat kan. Kita belajar kudrat. Kudrat sama dengan makna kuasa ni, kudrat. Kudrah, iradah, ilmun, haya, sama' besar kalam. Maka kita takwil tu pindahkan makna untuk apa? Demi menyucikan Allah daripada pemikiran kita dan etikad kita mengatakan Allah tu ada tangan. Itu tujuannya. Ada pun para sahabat itu tak payah takwil. Sahabat pemikirannya dan akidahnya suci murni. Ada disebut saja qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, laisa kamitslihi syai'un huwas samiul basir. Faham terus.
Tidak ada terlintas pada pemikiran sahabat Allah tu macam itu, macam ini. Tak ada. Ada pun kita ni dah banyak virus. Pemikiran kita ni dah banyak virus kotor. Jadi perlulah dipimpin. Ulama pun memimpin akal kita. Memang orang kata kita ada akal, kita bebas berfikir. Tetapi walaupun kita diberikan kebebasan berfikir, tetapi kita orang awam ini perlu juga dibimbing cara berfikir. Kalau tak dibimbing tak boleh. Macam kita, anak-anak kita bagi dia RM100, kita perlu bimbing dia tu bagaimana kita dapat menggunakan duit itu sebaik mungkin. Kalaulah tuan-tuan beri sehari belanja anak-anak ini RM3, kali 5 berapa satu hari? RM15 kan? RM15 bermakna RM15 2 minggu dah RM30. Bermakna sebulan tu RM60. Itu RM60 tu bagi, kalau kita beri 100 kat dia, okey, kita nak ajarlah, nak didik dia supaya menabung. Ada balance lagi RM40 tu tabung, jangan pakai. Kalau tak dibimbing tu RM100 tu habis tu 2 hari habis, enjoy terus. Itu waktu sekolah rendah RM3, masuk sekolah menengah RM3 ke? Duit rokok rokok tu. Duit motor, petrol, macam-macam. Budak sekolah menengah nak ambil basikal lagi. Nak bawa bekal ke tak? Bawa botol air gantung kat bahu kan. Dulu waktu sekolah rendah, tadika, darjah 1, darjah 2, darjah 3, darjah 4 boleh lagi lah. Ibu dia bekalkan dalam tupperware tu roti sapu dan kaya je. Dan sekolah menengah ada awet pula tu, bawa botol air, buat malu je. Itu kalau bagi 100 cukup? Tak cukup. Jadi kita kena fikir, ajar didik dia, anak-anak kita, duit yang kita beri itu guna bila perlu. Sarapan dulu di rumah, dah kenyang. Tapi sebenarnya kalau dah sarapan tu, tengah hari pun balik rumah makan sempat. Dia tak perlu nak enjoy beli kat kantin, tak perlu lagi. Rehat-rehat tu tak perlu. Anak saya di pondok tu makan 2 kali. Pelajar saya yang belajar di Kediri pun di pondok sana makan 2 kali. Bila makannya tengah hari dengan malam. Malam tu sebelum maghrib lah. Pagi anak saya kata, "Kat pagi tak makan ke?" Kami di pondok pagi macam tak adalah masuk kelas je. Maknanya mindset mereka makan pagi tak ada. Bermakna memang boleh hidup pun. Tuan-tuan kalau nak jaga sikit kesihatan tu, macam pagi-pagi ni tak minum apa, minum air suam saja. Bangun-bangun pagi minum air suam sampailah zuhur, baru makan lunch tu. Makan tengah hari. Lepas tu nanti makan pula sebelum maghrib. Kemudian lepas maghrib, lepas isyak tak perlu makan. Bertahan sampai besok tengah hari pun makan. Kalau dilatih boleh. Cuba lihat kita dalam bulan Ramadan berapa lama tak makan? Lama tu. 12 jam juga tu. Bermula pukul 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berapa jam tu? 13 jam juga. Boleh tak makan tu. Jadi kalau kita latih diri kita tak makan, lepas maghrib dah tak makan lah. Kalau nak makan, nak jamah-jamah boleh lah. Biskut-biskut, air cicak, Milo sikit, tak apalah. Lepas tu tak makan. Pagi, subuh tu bangun-bangun je. Kalau nak bangun, minum air suam je. Ataupun madu. Minum madu. Madu suam. Jangan madu panas, madu suam. Kalau panas ni nanti merosakkan dia punya kualiti ni madu tersebut. Dan air suam saja. Pancur dengan, campur dengan habdul sauda. Comel lah tu. Di suplemen lah kita kata kan. Jadi kita tak makan sampai zuhur. Boleh. Dan badan pun maintain, dia cegah badan kita. Kita ni sebab banyak makan, tu yang bawa penyakit tu.
punca sakit itu daripada perut. Punca sakit daripada perut. Orang yang mengaji hadis pula mengenai yang Nabi sebut tu punca sakit daripada perut, itu hadis tu dhaif. Ada mengatakan palsu. Tak apalah nak kata palsu. Tapi awak janganlah makan banyak sangat. Kadang-kadang nafsu kita ni nak makan yang kata-kata palsu tu tadi tu. Allah membarik lana fi ma razaqna kena benar pun ada ni dhaif. Tak boleh diamalkan pula dah. Tak nak baca tak apa, jangan baca. Kita tahu, kita amalkan ya. Kitab Fadil Amal tu, kitab yang tulis oleh Maulana Zakaria itu, beliau Syekhul Hadis. Disebut Syekh ini, dia Al-Hafiz. Gelaran belakang Al-Hafiz. Al-Hafiz bukan hafal Quran. Al-Hafiz itu orang yang menghafal hadis 100 hadis ke atas. Mana nak jumpa orang zaman sekarang 50 hadis pun payah nak hafal. Budak-budak hafal hadis Arba'in tu, Imam Nawawi 42 hadis itu. Sewaktu duduk dalam pondok dia menghafal ke madrasah. Lepas tu lupa dah. Kalau budak sekolah Arab pula tu menghafal sebab nak masuk sukatan perpesaan dia. Nanti nak tasmid dapat markah. Lepas tu jawab soalan lagi dapat markah. Lepas lulus dapat sejadi, hilang dah hadis-hadis tu semua tu. Nak cari orang menghafal 50,000 tak jumpa cari. Siapa dia nak boleh hafal dekat Malaysia 50,000 hadis? Cuba tanya. 50 hadis ke, 20 hadis ke, 10,000 hadis ke, 5,000 hadis ke, 5,000, 1,000, pun payah juga. Nak boleh kekal hadis tu. Macam orang hafal Quran. Sebab itu Quran tu lebih mudah hafal daripada hafal hadis. Quran tu pun izat kan. Dan dia ada kelebihan di situ untuk kekalkan kita punya pegangan kitab yang kita pegang. Hadis ni Masya Allah. Dia tukar-tukar nama-nama perawi dan sebagainya. Kadang-kadang hampir-hampir sama hadis tu. Jadi kalau hadis tu orang menghafal perawi dia, perawinya yang meriwayatkan hadis itu dihafal, hadis-hadisnya dibezakan. Memang kita ni kalau orang belajar hadis ni, dia kena hafal jugalah hadis-hadis palsu tu. Sebab apa kena hafal hadis palsu? Sebab nak membezakan hadis sahih. Takkan kita menghafal hadis sahih, hadis dhaif, tetapi hadis palsu tak apa, kena hafal juga hadis palsu tu. Sebab bidang ilmu kita kena tahu mana yang palsu, mana yang hadis dan sebagainya. Mana yang dhaif. Dhaif lah ada dua, satu dhaif sahaja, satu lagi dhaif jiddan, sangat-sangat dhaif. Baik, kembali pada bicara kita tadi, maka ayat Quran tu dan juga hadis tu, kalau tuan-tuan belajar grammar bahasa Arab tu, ada perkataan yang dibuang. Hanya orang belajar ilmu nahu saja tahu apakah perkataan yang dibuang, ganti nama diri yang dibuang, yang mana ganti nama diri yang dibuang itu apabila diwujudkan, ianya kembali kepada perkataan sebelumnya. Jadi bukan semudah itulah nak baca kitab Arab ni, nak baca hadis Quran tiba-tiba boleh tahu makna. Terjemahan Quran tu, dalam Quran tu terjemahan secara borong. Dia membawa terus kepada maksud dia. Dia tidak sekira-kira kalau orang awam yang tidak ada belajar nahwu saraf ini pun, mereka faham secara borong saja, secara kasar. Tetapi secara halusnya tak mungkin dapat memahaminya. Hanya orang yang ahli saja. Sebab itulah ada kata berbunyi, kata Imam Syafi'i, ahli bahasa itu bagaikan jin manusia. Jin, kita tak nampak jin, tapi jin nampak kita. Dia ahli bahasa ni, dia bagaikan jin. Di sisi manusia, dialah jinnya. Maksudnya apa? Hanya dia sahaja yang nampak, faham apa terkandung dalam Quran ini. Dia sahaja yang nampak. Seperti mana jin nampak kita, kita nampak jin. Ada pun orang ahli bahasa tu bagaikan jin. Dia nampak apa kandungan ayat ini, dia nak apa. Berbeza dengan kita yang tak belajar nahwu saraf ini, bukan ahli bahasa, tak nampak tu apa kehendak ayat ni. Jadi kita, sebab itu disebut seseorang yang mentafsirkan ayat Quran meskipun betul, maka jadi satu kesalahan baginya. Jadi kita orang awam ni lebih baik diam saja.
Tetapi kalau dalam YouTube, dalam Facebook tu ramai mufti yang berfatwa tu sebagainya, Masya Allah. Orang sebenarnya mufti tu sendiri, mufti yang bertakwa itu, sebelum nak keluarkan fatwa, dia memandang sebelah kanannya syurga, memandang sebelah kirinya neraka. Renung dulu. Fatwa aku ini akan menghumban aku, meletakkan aku di mana? Syurga ke neraka? Duk fikir dulu tu sebelum nak keluarkan fatwa tu. Sebab apa? Orang awam akan dengar tu. Kalau dengar dia akan pegang. Ya, hati-hati. Bukan terus saja tanya soalan terus jawab. Renung juga tu dulu. Ini jawapan ni ke mana aku besok ni? Ke syurga ke neraka? Renung. Fikirkan balik ayat yang kita tahu, hadis yang kita tahu, kita komenkan macam mana cara nak memahami kaedah-kaedah dengan kaedah ilmu lah. Dengan disiplin ilmu, bukannya dengan agak-agak itu tak jadi juga. Baik, berbalik-balik pada apa yang kita bicarakan ini, akal telah menetapkan tidak boleh Tuhan bersifat-sifat baharu seperti berjalan, duduk, turun, naik, beranggota seperti mulut, mata, telinga dan lain-lainnya. Apa-apa sahaja terlintas dalam hati sanubari anda, misalnya panjang, lebar, pendek, gemuk, kita akan takbir Allahu Akbar. Apa maknanya? Allah Maha Besar. Besar macam mana Allah Ta'ala? Jangan fikir besar macam mana tu. Jangan kita pejam mata. Allah tu besar sangat. Maksudnya dia besar lah, macam besar tak tu besar macam mana? Bukan begitu maksud dia. Macam kita lah. Oh, itu gaji besar tu. Ya, gaji besar tu macam mana besar? Maksudnya gajinya tinggi. Tinggi tu macam mana tinggi tu? Maksudnya banyak. Gitu. Jangan faham yang zohir lah. Kalau faham zohir ni payah kita. Jadi kena pada Allah Ta'ala, akhirnya Allah tu dah macam manusia pula. Apakah Allah Ta'ala tidak menyerupai apa yang terlintas dalam hati kita, bergian-bergian tu bercahaya ke, panjang pendek, gemuk ke, besar ke? Itu bukan seperti itu. Allah Ta'ala tidak bersamaan dengan makhluknya sama ada zatnya, dirinya, sifat dan perbuatan, sifat yang ada pada kita kuasa ini. Bukan serupa, dia takkan serupa dengan sifat Allah Ta'ala yang kuasa pada Allah Ta'ala itu. Dan perbuatannya, Allah kata Allah yang memperbuat, kita juga boleh buat, tapi tak perbuatan kita tak serupa dengan perbuatan Allah. Catatan, baharu, makhluk, mungkin, baharu ni sesuatu yang ada permulaan, makhluk ciptaan, mungkin ni sesuatu yang boleh ada, boleh tidak ada. Kalau dihimpunkan semua tu, baharu, makhluk, mungkin, itu semua ciptaan Allah. Adalah perkataan-perkataan yang bersamaan makna. Hanya berbeza pada beberapa sudut sahaja. Jika dipandang daripada sudut kejadian, dikatakan makhluk, ciptaan kan, perkara yang tercipta. Jika dipandang pada sudut berlakunya perbuatan, dikatakan baharu, benda baharu. Benda yang asalnya ada permulaan. Jika dipandang pada sudut persamaan, ada dan tiada, pada pertimbangan akal dipanggil mungkin. Mungkin tu sesuatu yang boleh ada, boleh tidak ada. Kesimpulannya, makhluk, baharu dan mungkin sesuatu yang sama juga. Dia adalah ciptaan Allah. Seterusnya, makhluk, mukhalafatu ta'ala lil hawadis, tidak menyerupai Allah Ta'ala dengan segala yang baharu. Kita habiskan ya. Jirim, tiap-tiap dia mengambil lapang, ketulan batu. Ni cawan yang saya letak kat sini. Ini mengambil lapang kat sini. Mengambil tempat, mengambil lapang itu dia panggil jirim. Ini 10 perkara ni yang bukan daripada Allah Ta'ala. Bukan, ini tak serupa dengan Allah. Arad, yang sifatnya jirim. Kipas berpusing. Gerakkan pada kipas. Itu makhluk. Berpihak bagi jirim. Depan, belakang, atas, bawah, kiri, kanan, luar, dalam. Keempat, mempunyai pihak. Di bawah, di atas, sama ya. Berpihak bagi jirim. Jirim tu ada tempat dia, kanan, kiri, depan, belakang. Mempunyai pihak, diri pihak tu sendiri. Bawah, depan, belakang, kiri, kanan, luar, dalam. Bertempat, yakni di atas, di langit, di arash.
bermasa, berumur 1 juta tahun ke 2 juta tahun ke, mustahil. Ketujuh, mempunyai sifat-sifat baharu, mempunyai tangan dan kaki baharu yang ada kita ni, yang dicipta ni. Kecil sebesar semut, besar sebesar bukit. Kesepuluh, mengambil faedah hasil daripada hukum-hukum dan segala perbuatannya. Allah Ta'ala ciptakan hukum, berikan manusia hukum, bukan nak ambil faedah supaya manusia sembah dia. Tidak. Ayat menyebutkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk menyembah aku. Baik, itu kan hukum ni kena pada manusia. Manusia suruh sembah Allah Ta'ala. Tapi adakah Allah mengambil faedah daripada sembahan manusia? Tidak. Apabila manusia menyembah Allah, adakah darjat Allah makin tinggi? Tidak. Kalau manusia tak sembah Allah Ta'ala, adakah darjat Allah Ta'ala makin lama makin turun? Pun tidak. Sebab Allah tidak mengambil manfaat daripada perbuatan manusia. Mengambil faedah hasil daripada hukum hakam dan segala perbuatannya, seperti makhluk menyembahnya untuk menambahkan kebesaran Allah Ta'ala, tidak sama sekali. Ini 10 perkara yang mustahil bagi Allah Ta'ala. Ringkasan, maksud kesemua 10 perkara tersebut adalah kesimpulan daripada segala perkara yang dinafikan oleh sifat mukhalafah. Dalil mukhalafatu ta'ala lil hawadith. Jikalau Allah Ta'ala bersifat dengan sesuatu daripada sifat baharu, yang makhluk, nescaya adalah Allah Ta'ala itu baharu, yang makhluk. Jika Allah Ta'ala itu baharu, nescaya bahajat dia kepada yang membaharukan, yang menciptanya, pencipta, dan yang membaharukan berhajat pula kepada yang membaharukan. Begitulah seterusnya. Maka di sini timbullah daur dan tasasul. Padahal kedua-duanya adalah mustahil. Kedua-duanya apa? Daur dan tasasul itu, sebagaimana telah dimaklum pada sabit sifat qidam dan baqa. Hasilnya, apabila tetap mustahil daur dan tasasul, nescaya mustahil baharu pencipta Allah Ta'ala itu. Apabila mustahil baharu pencipta, nescaya tetap lawannya, iaitu wajib tidak menyerupai baharu, in mukhalafat ta'lil hawadith. Inilah maksud pada perbahasan ini. Rumusan tertib dalil. Jikalau Allah Ta'ala menyerupai baharu, nescaya dia baharu. Padahal baharu Allah Ta'ala adalah mustahil. Hasilnya, tetaplah wajib Allah Ta'ala itu mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Wallahu a'lam bissawab. Jadi kesimpulan tuan-tuan mulia, jika terlintas dalam hati kita dan pemikiran kita yang mengatakan Allah tu begian-begian, maka itu pasti bukan. Macam mana? Wallahu a'lam bissawab. Jangan kita bermain dengan bisikan-bisikan lintasan hati yang mengatakan Allah tu begian-begian tu. Kadang-kadang mari datang lintasan-lintasan seperti itu, maka ucapkanlah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laisa kamitslihi syai'. Allah Ta'ala itu, dia itu tidak seperti seumpama sesuatu. Sesuatu itu tidak akan sama sekali menyerupai Allah Ta'ala. Ada soalan? InsyaAllah kita akan sambung pengajian kita. Bulan ni ada, minggu Isra ada. Tak ada. Tak ada. Tak kena, tak mengena. September pun tak ada. September ada 30 bulan tu. Pagi, okey. Minggu ni tak ada lah. Dia memang tak bagi jawapan. Nanti saya tu lah, kalau takut pula bulan ni pula dia tertanya.
Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana taqabbal du'a innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma na'udzubika min ilmin la yanfa' wal qalbin la yakhsha wa 'amalin la yanfa' wa du'a'in la yusma'. Allahumma faqihna fid din wa alim ta'lim rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.